Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konbanwa. O genki desu ka? Apa khabar semua? 여러분, 저는 누았습니다. 잘 부탁했습니다. Hari ni Anwar Sensei bercakap bahasa Jepun, okay? Bahasa Jepun, bahasa Korea, okay? So, terima kasih banyak-banyak kepada yang join live bersama Sensei pada malam ini. Dan seperti anda tahu, Cakap Jepun akan live setiap hari Isnin jam 9 malam. Okay, yang tengah live bersama Sensei, dengar tak suara Sensei? Suara Sensei clear ke tak? Kalau clear cakap yosh kat bawah supaya Sensei tahu korang dengar suara Sensei dan video Sensei pun okey. So Alhamdulillah, apa khabar semua? Kita dah masuk hari yang ke-34. Sensei rasa dah sebulan 4 hari PKP berada di rumah masing-masing, dan Sensei harap anda semua yang berada di rumah, berada di mana sahaja, dekat Terengganu ke, dekat Kelantan ke, Sabah ke, Sarawak, di seluruh Malaysia, Sensei doakan anda semua dalam keadaan selamat, sejahtera, dan yang paling penting keep the positive. And hari ni pun Sensei tengok berita pagi ni, malam tadi, dia punya kes sangat rendah kan, tak Sensei 36 ke 30 berapa yang kes untuk aktif, 36 Sensei guess 36 yang kena COVID-19. Okay, so Alhamdulillah. Yosh, Basir sang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Azli Aziz Yosh, Alhamdulillah. So suara dengar so kalau korang komen Yosh maknanya suara pun okey lah. Amelia sang, Yosh, okey, Alhamdulillah. So malam ni kalau siapa yang join awal tadi mungkin korang dengar ada lagu Korea kan. Ada orang tanya lagu apa tu kan. Itu lagu Ice No Sleep, lagu dia Tiang Sensei, yes, nama dia Tiang. So malam ni Sensei buat satu topik yang cukup menarik. Kalau korang tahu, topik malam ni kita nak membicarakan tentang similarity words Japanese and Korean. Mungkin dekat sini ada yang belajar bahasa Jepun tapi ada same pun minat bahasa Korea, ataupun yang ada yang juga belajar bahasa Korea pun nak belajar bahasa Jepun juga. Okay, so jangan lupa yang bersama dengan Sensei pada malam ini, yang paling penting boleh tak korang tag kawan-kawan dan juga like and share video ini dalam grup mana-mana, ataupun tag kawan-kawan yang belajar bahasa Korea juga. Malam ni kita boleh belajar bahasa Korea dan juga bahasa Jepun sama-sama. Okay, Yosh, Zurada sang, Yosh, Alhamdulillah. Okay, so semua orang macam mana? Masih sihat? Ada yang cakap dah sayur Sensei di rumah. Ada yang dah sayur dekat rumah. Okay, so yang paling penting semua orang stay safe kat rumah. Dan kita tahu tak silap Sensei hari Jumaat ni kita dah nak masuk Ramadan. Yoi Ramadan dah nak masuk Ramadan dan kita nak berpuasa dah. Dan Sensei mungkin tahun ini puasa kita berbeza sedikit. Apa kata kita isi manfaat kita berada di rumah ini dengan perkara-perkara bermanfaat. Contohnya tengok live bersama dengan Cakap Jepun. Okay, so tag kawan-kawan dan jangan lupa untuk share video live pada malam ini. So Sensei topik pada malam ni sangat-sangat menarik, iaitu similarity words Japanese and Korean. Sebelum saya masuk live pada malam ni, apakah perkataan Japanese dalam bahasa Jepun? Japanese dalam bahasa Jepun, apakah Japanese dalam bahasa Jepun? Siapa tahu dekat sini Japanese dalam bahasa Jepun apa? Okay, boleh tak komen kat bawah kawan? Apakah Japanese dalam bahasa Jepun dan juga apakah Korean dalam bahasa Jepun? Okay, Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah, annyeonghaseyo. Yorobun minasang kan. Sensei pun mau belajar Yorobun minasang. Okay, so Assalamualaikum, konnichiwa adik dan terima kasih kerana join live bersama Sensei. Yang first time tengok live pada malam ini, jangan lupa setiap hari Isnin jam 9 malam. Yang join setiap minggu, kadang-kadang Sensei, kadang-kadang Fadilah Sensei, kadang-kadang tim Cakap Jepun yang lain. So jangan lupa untuk klik like and share video ini. Okay, Husni Aziz, Japanese dalam bahasa Jepun adalah Nihongo. Yes, subarashi. Nihongo. Nihongo. Okay, so apakah Korean dalam bahasa Jepun? Nihongo is Japanese. Korean apa dalam bahasa Jepun? Nihonho. Syafiqah cakap Nihonho Japanese. So apa? Ada yang cakap Hangul. Korean is Hangul Syafiqah.
Okay. Okay. So Korean dalam bahasa Jepun adalah Kankokugo. Macam Mujahid cakap kat sini, Korean adalah Kankokugo. Kankokugo desu ne. Okay. So kita nak malam ni topik je Sensei pilih. Kenapa Sensei pilih topik similarity words Japanese and Korean ni? Sebab Sensei duduk rumah kan. Korang dah 33 hari duduk rumah. Sensei rasa Sensei dah 40 hari duduk rumah. Sensei quarantine seminggu lagi awal pada PKP sebenarnya. Dah 40 hari dekat rumah ni. Wife Sensei pasang cerita Korea lah. Sensei pun tengok cerita Korea yang latest Sensei baru tengok hari tu, The World of the Marriage. Hari ni pun Itaewon Class lah, banyak sangat cerita Korean. So saya rasa why not, apa kata kita bandingkan perkataan similarity word Japanese and Korean. Sebab kadang-kadang bila saya dengar perkataan Korean ni, ini macam bahasa Jepun, macam sama je bunyi dia. So saya pun cubalah kita take bandingkan similarity words antara Japanese dan juga Korean. Okay, ramai yang cakap Korean dalam bahasa Jepun adalah Kankokugo. Kankokugo. Kankokugo desu ne. Korean adalah Kankokugo. Okay, macam kita tahu Japanese ada 3 tulisan kan. Ada hiragana, ada katakana, ada kanji, betul tak? So apakah tulisan Korean? Malam ni dia kelas cakap Jepun ke cakap Korean hari malam? Cakap Korea ke cakap Jepun hari ni kan? Okay. So apakah, cuba korang komen, apakah tulisan untuk bahasa Korea ataupun Kankokugo ni? Kalau bahasa Jepun kita tahu ada 3, hiragana, katakana dan juga kanji. Okay. So apakah tulisan untuk Kankokugo? Tu watak-watak Doraemon, Nobita, Shizuka ni, Bob Pen. Okay. So yang tengah tengok live bersama Sensei, topik malam ni kita adalah mengenai similarity words Japanese dan juga Korean. Yes. Okay. Hangul. Ada yang komen Hangul. Dekat sini ada ke yang boleh berbahasa Korean? Saya nak tahu juga. Ada yang boleh berbahasa Korea dekat sini. Ada juga yang yang boleh bahasa Jepun tapi juga boleh bahasa Korea. Okay. So malam ini Sensei akan menjemput seorang tetamu khas yang akan bersama Sensei. Kita panggil dia kalau bahasa Jepun Sensei, kalau bahasa Korea apa Sensei tahu Sombe. Sombe tu senpai kan? Sombe senpai. Tapi kalau Sensei Sasenin. Sasenin. Betul ke Sensei sebut ni? Latak. Okay. So malam ni Sensei akan menjemput seorang tetamu khas yang akan bersama dengan Sensei. Kita akan dia merupakan salah seorang orang yang boleh berbahasa Jepun dan juga dia juga boleh berbahasa Korea. Dia tengah belajar bahasa Korea. So Sensei apa kata kita invite dia lah untuk join live bersama Sensei pada malam ni. Korang nak Sensei jemput sekarang ke ataupun nanti dulu? Ataupun tak apalah, Sensei cakap lah Korea. Sensei tahu tadi Annyeonghaseyo yorobun chonan nuasmida. Caputake suida, betul ke tak sebut. Okay, itu je Sensei tahu. Sensei belajar. Sansonin, teacher Syafika, arigatou gozaimasu. Okay, so jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Korang boleh share dekat grup, korang boleh share dekat grup WhatsApp, grup Telegram, dan tag juga kawan-kawan anda yang nak belajar bahasa Jepun dan juga belajar bahasa Korea. Okay, so izinkan Sensei menggunakan slide untuk live pada malam ini. Kejap tak apa, kita invite je lah guest kita. Sensei buka slide dulu lah ke Sensei invite guys. Okay, so tanpa melengahkan masa, tanpa melengahkan masa, Sensei menjemput, kita jemput kita punya guest pada malam ini adalah itu Saza-san. Okay, so Saza Sombe kan? Sansonin. Hai Saza-san, konbanwa. Annyeonghaseyo. Konbanwa. Annyeonghaseyo. Genki desu ka, Saza-san? Konbanwa. Konbanwa dalam bahasa Korea apa Saza? Itsumo genki desu. Dalam bahasa Korea, konbanwa apa dalam bahasa Korea?
Still tengah belajar. Okay, tak apa. Okay. So malam ni Jordan Sensei, terima kasih banyak yang jalan bersama Sensei. So hari ni Sensei jemput Saza Sang. Saza Sang merupakan salah seorang pelajar cakap Jepun yang boleh cakap Jepun. Sekarang dia bekerja dekat klinik orang Jepun dekat RKLCC kan. Dia dua branch, satu dekat RKLCC dan satu dekat Damansara. Mont Kiara. Yes, semua ada. Okay, so kadang-kadang ada patient yang datang tu orang Jepun kan, kena cakap bahasa Jepun Saza Sang. Sebab Syaza jaga bahagian depan. So memang kalau Jepun datang, memang Syaza kena handle dia lah. And kalau NT lain busy, then Syaza akan masuk S dan T. Kira Syaza spare part, tapi mainly Syaza memang jaga depan. Oh iya ke. Dan klinik tu kadang-kadang orang Korea pun ada juga datang Syaza kan? So sebabkan benda tu Syaza rasa nekat, okay ini kalilah belajar bahasa Korea pula. Oh, ini kalilah belajar bahasa Korea. Dan kalau korang nak tahu semua, Syaza dah dapat JLPT N4 kalau saya tak silap tahun lepas. Betul? Nak ambil N3 tahun ni. Oh yes. Okay, so tahun ni Saza nak ambil N3 pula. So Sensei jemput Saza ni supaya korang pun bermotivasi, jadi motivasi untuk belajar bahasa Jepun pada malam ini. Okay, so mo skoshi yukuri Sensei. Hai, wakarimashita. Sensei akan yukuri. Okay, so malam ni Sensei akan Sensei akan buka slide untuk kita belajar bahasa Korea dan juga bahasa Jepun. So tajuk malam ni ialah similarity words Korean, Japanese dan juga Korean. Okay. So sebelum itu Sensei kena tutup. Yes, okay. So Sensei akan guna slide pada malam ini. Korang nampak tak gambar slide di tepi sebelah kanan Sensei? Sebelah kanan Sensei ni kalau tengok dalam ni adalah gambar bag. Boleh tak kalau bag bahasa English ataupun bahasa Melayu BAG lah, bag. So sebelum Sensei terang memperkenalkan perkataan Korean dan juga Japanese, boleh tak korang teka apakah bag dalam bahasa Jepun? Apakah bag dalam bahasa Jepun? Korang tahu tak? Jemputlah Sensei. Okay, so yang live bersama Sensei jangan lupa untuk klik like and share. Boleh tak korang komen kat bawah apakah bag dalam bahasa Jepun? So Korean pun dia punya bahasa pun lebih kurang Jepun juga. Okay, sebelum tu Saza Sang, adakah Korean ni sama dengan bahasa Jepun sebenarnya? Lebih kurang je, sebab kalau kita belajar bahasa Jepun, senang untuk kita belajar bahasa Korea. Sama juga macam kalau kita dah boleh belajar bahasa Korea, nak belajar bahasa Jepun agak senang. Sebab dia orang lebih kurang sama je. Kita macam pinjam-pinjam perkataan tu. Yes, so senang nak faham. Betul. Okay, so sebenarnya ramai dah komen lah. Okay, saya dah tulis dah kanan-kanan lagi. Okay, sebab Sensei dulu masa dekat Jepun, dalam kelas Sensei ada seorang Korean tau. Korean. Laki lah. Kata kalau bahasa Jepun dia cakap mote-mote. Mote-mote ni macam kalau tengok muka dia tak macam Korean lah. Dia macam Jepun dan bila cakap pun memang fasih bercakap bahasa Jepun. Dan Sensei pelik lah, kenapa kau baru tak sampai setahun dia boleh cakap fasih kan? Rupa-rupanya baru Sensei tahu kadang-kadang ada perkataan Jepun dengan perkataan Korean ni lebih kurang sama. Okay, so ramai komen cakap kabang. Wow, power semua orang malam ni. Kabang. Siap, ada tulis Hangul lagi, hebat. Ada tulis Hangul lagi. Okay, so perkataan bahasa Jepun untuk bag adalah kabang. Malam ni Sensei tulis hiragana. So tak apa, Sensei akan pin komen-komen korang kat bawah ni supaya tahu apakah bahasa Jepun apa dia. Mimi Syahira komen kabang. Kabang adalah bag dalam bahasa Jepun. Dan dalam bahasa Korea, apakah dalam bahasa Korea Saza Sang? Kabang. Dengar ke? Kabang. Kabang. Gabang. Okay. Gabang. Okay. Boleh? Boleh. Jangan mo ichido. Mo ichido. Gabang. Okay. Gabang. Kadang-kadang dia tak salah Sensei ejaan dia G kan, gabang. Tapi kadang-kadang sebutan ni dia akan jadi K juga kan, kabang. Dia macam tu juga kan. Sebab huruf dekat depan tu yang macam ni, dia actually boleh untuk K dengan G. Oh, dia boleh untuk K dan huruf G juga. So nak sebut tu kena antara K dengan G. So kabang.
Okay. So korang nampak tak? Bag, bahasa Jepun, bahasa Korea lebih kurang sama je. Kabang, kabang. Lebih kurang. So kabang adalah bag dalam bahasa Jepun. So itu perkataan yang boleh katakan sama lah, similar lah Japanese dan juga Korean. Okay. So next, perkataan yang seterusnya Saza-san. Kita nak kena panggil Sangsonin ke? Saza Sangsonin? Apa? Sebutan sensei? Betul ke? Ya. Shaza-san dake. Kalau sang dalam bahasa Korea apa Shaza-san? Dia ada sang ke? Mr ke, Mrs ke? Ke kita panggil Saza Sombe? Nim lah, memang pakai nim. Sazanim. Okay. Sazanim. Okay, next seterusnya perkataan yang lebih kurang sama antara Japanese dan juga Korea adalah foto. Gambar ni, korang kenal tak siapa dalam gambar ni? Saya tahu tak Sazanim? Siapa dalam gambar ni? Dalam slide ni? Grup mana ni? BTS? Tak nampak BTS? Okay. Yeah, so di sini ada yang lagi power ni Sensei bahasa Korea. Sensei malam ni cuba untuk belajar bahasa Korea juga. Okay. Selepas 40 hari tengok cerita Korea juga rumah. Okay. So apakah foto dalam bahasa Jepun? Apakah foto dalam bahasa Jepun? Foto dalam bahasa Jepun. Malam ni kita ramai ada pengikut-pengikut yang belajar bahasa Korea pun ramai juga malam ni. Siap komen, siap tulis hanggul lagi. Sugoi. Okay. So foto dalam bahasa Jepun adalah shashin. Dalam bahasa Korea adalah sajin. So shashin, sajin. Lebih kurang sama. Juliana pun komen foto, shashin, sajin. Lebih kurang sama. Ada juga yang komen foto, shashin, sajin. Okay. Subarashi. Hebat lah. Semua orang hebat lah malam ni. Arigatou gozaimasu. Okay. Yang tengah tengok live bersama Sensei, jangan lupa untuk klik like and share. Malam ni kita punya topik adalah similarity words Japanese and Korean. So perkataan yang kedua kita malam ni adalah shashin dan sajin. Yang membawa maksud foto. Membawa maksud foto. Next seterusnya. Perkataan yang seterusnya pada malam ni adalah feeling. Kita main feeling pula malam ni Sazanim. Okay. Feeling. Apakah Shazanim dalam bahasa Jepun? Apakah feeling dalam bahasa Jepun? Korang tahu tak apakah feeling dalam bahasa Jepun? Apakah feeling dalam bahasa Jepun? Tadi foto, shashin, sajin. Kalau bag, kabang, gabang. Itu okay. And then seterusnya adalah feeling. Apakah feeling dalam bahasa Jepun? Ada yang tahu tak feeling dalam bahasa Jepun? Ada yang cakap, bagi kat komen, ada yang komen dekat bawah. Okay, feeling adalah dekat sini bukan kimochi, dia adalah kibun. Kibun. Kita nak cakap perasaan kibung, kita punya kibung, kimochi tu juga feeling juga, perasaan juga. Tapi kat sini kita guna perkataan kibung. Okay, so dalam bahasa Jepun, kibung adalah feeling. Feeling dalam bahasa Korea adalah gibun. Mochi dong? Gibun. So lebih kurang sama, kibun. So macam okay, sama je sebenarnya perkataan Korea dengan Jepun. Sebab itulah orang Korea ni senang nak belajar bahasa Jepun sebab kadang-kadang dia punya sebutan, dia punya bunyi sebutan ni bukan sama. Ada cakap feeling kanjiru gamgang, kimochi gibun, kipun, gibun. So kibun hebat hebat kan dia orang. Yang atas ni hiragana dia tulis ki dengan bun, kibun. Yang bawah tu adalah gibun. Kibun is nihong, kibun is ni dalam Nihongo, gibun adalah dalam bahasa Korea. Gibun. Sisipin je komen-komen korang ni, senang untuk yang lain tengok juga. Okay. So kibun dan juga gibun sama. Okay, so itu perkataan ketiga kita pada malam ini. Malam ni insyaAllah kita akan belajar 10 perkataan yang lebih kurang sama Sazanim. 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 Okay. Shazanim. Anonim. Okay. So perkataan yang seterusnya adalah honest. Honest. Apakah honest dalam bahasa Jepun? Okay.
So yang tengah tengok live bersama Sensei pada malam ni, Sensei bersama dengan Sazani cerita mengenai similarity words Japanese dan juga Korean. Sebab 40 hari Sensei di rumah, asyik tengok cerita Korea je. So kadang-kadang bila dengar tu sama ke perkataan ni sebenarnya. Okay, so yang baru join live bersama Sensei, terima kasih banyak-banyak yang dah join daripada awal tadi. Terima kasih juga. Jangan lupa setiap hari Isnin jam 9 malam Sensei akan menceritakan tentang Jepun, bahasa Jepun dan Jepun lah. So sekarang ni malam ni kita nak belajar bahasa Jepun. Dan honest, honest dalam bahasa Jepun adalah shojiki. 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 Okay, ada yang cakap live sangkut, betul ke? Yang lain live sangkut juga ke? Okay, shojiki. Okay, shojiki membawa maksud honest. Dalam bahasa Korea, apakah ia, Sazani? Jongjin. Shojiki, jonjin. Lebih kurang sama lah tu. Okay. So, shojiki. Boleh lah, lebih kurang sama. Dia macam, bukan shoji ke baca dia, Sazasang. Sisi tak ketika sangat baca Hangul, tapi sisi jonji. Dia kalau kat depan tu dia lebih kurang macam S dengan J punya sebutan. So kita kena cakap tengah-tengah antara tu Jongjik. Jonji. Jongjik. Jonji. Okay. Gozaimasu. Okay. So jonji bermaksud dia honest. Dalam bahasa Jepun adalah shojiki. 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 Okay je line. Loud and clear. Loud and clear. Alhamdulillah. Mungkin ada yang tu ada masalah dengan line dia juga. Line dia. Good. Okay. So itu perkataan yang keempat malam ni. Laju sangat ke Sensei malam ni? Kalau laju cakap Sensei, yukuri. Ite kudasai. Okay. So perkataan yang seterusnya yang kita akan belajar, yang kelima pada malam ini adalah giraffe. Apakah zirafah dalam bahasa Jepun? Macam-macam dia punya topik malam ni, macam dia bukan pasal makanan je, pasal binatang pun masuk, benda pun masuk, semua dia punya item yang perkataannya lebih kurang sama dalam bahasa Jepun dan juga bahasa Korea. Okay. Okay, so apakah zirafah ataupun giraffe dalam bahasa Jepun? Boleh tak semua orang komen dekat bawah? Dan yang baru join live bersama Sensei, jangan lupa untuk klik like dan juga share video ni supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Okay. So, ada orang cakap bahasa Jepun untuk zirafah adalah kirin. Kan senang ingat kan? Kirin. Kirin adalah zirafah. Dan dalam bahasa Korea adalah Sazani. Kirin. G. Girin. Depan tu gi Kirin. Aduh. Sama kan? Kirin dengan girin. Lebih kurang sama je. Kadang-kadang bila sebut Kirin. Lebih kurang sama. So semalam ni memang kita nak tengok apa perkataan yang lebih kurang sama. Sebab Sensei pun rasa ramai orang Malaysia ni dia minat Korea berwarna Jepun. Semalam ni kita ajar dua-dua, Korea dan juga Jepun. Okay. Yang bersama Sensei pada malam ni adalah Sazasang, Sazanim, Sazani pun yang tengah belajar bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Dan baru je tahun lepas JLPT N4 dan insyaAllah tahun ni ambil entry yang Sazasang. Okay. So, sebelum kita pergi ke apa perkataan seterusnya Sazasang, boleh tak Sazasang share sedikit lah? Ramai orang mesti nak tahu juga kan, bagaimana Sazasang belajar untuk belajar bahasa asing ni, macam bahasa Korea dan bahasa Jepun. Apakah tips? Boleh tak share sedikit kepada orang tengok live? Korang nak tahu tak? Kita dah masuk 5 perkataan, next kita akan pergi perkataan lain juga. Sementara itu dah ada tetamu khas join malam ni. Kita tanya apakah tips ataupun cara untuk belajar bahasa Jepun ni sebenarnya dan juga bahasa Korea Sazasang. Okay, so untuk tips untuk belajar bahasa Korea dengan Jepun ni lebih kurang sama je. Yang penting, first kali korang kena minat. Minat belajar bahasa and betulkan niat kenapa korang nak belajar bahasa tu. Setiap orang niat dia lain-lain. So untuk Syaza, banyak niat dia. Tapi yang first kali sebab Syaza minat bahasa Jepun and tengok
Kamen Rider. Okay. Tengok anime. So sebabkan tu. And kedua sebab kerja. And kebetulan Syazah dapat kerja yang berkaitan dengan bahasa yang Syazah minat. So Syazah teruskan dengan belajar bahasa Jepun and bahasa Korea. Cara dia belajar pun lebih kurang sama. Tengok cerita banyak, dengar lagu. And baca komik. Baca komik mana juga Zazah-san? Okay. Ada. Yang baru join live bersama Sensei sebenarnya Sazah Nim ataupun Sazah Sang bekerja di salah sebuah klinik yang menggunakan bahasa Jepun. Memang orang Jepun datang kat klinik tu, dan juga kadang-kadang ada juga orang orang daripada Korea pun datang. Dia mostly foreigner lah datang kat klinik tu Sazah Sang. Foreigner ramai datang sini. Naruhodo. Okay. So itu antara tip yang pertama Sazah-san cakap, kena minat. So korang yang tengah tengok live bersama sini ni, korang minat ke belajar bahasa Jepun, bahasa Korea? So make sure minat dulu untuk belajar bahasa Jepun, dan juga untuk belajar, kalau nak belajar bahasa Korea pun kena minat dulu. Itu yang paling penting. Kalau tak, macam mana nak belajar kan? Tak minat. Yang kedua saya cakap kena ada matlamat, ada objektif kenapa nak belajar bahasa tersebut kan. Okay. So malam ni kita punya topik adalah mengenai orang cakap, sisi share slide. So topik kita pada malam ini adalah mengenai perkataan yang sama antara Jepun dan juga Korea pada malam ini. Okey, yang tengah tengok live, terima kasih bersama Sensei pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like and share. Boleh tak kita recall apakah 5 perkataan yang kita belajar awal tadi? Yang pertama tentang bag. Apakah bag dalam bahasa Jepun? Kabang. Dalam bahasa Korea, Sazani. Dengar ke Sazah-san? Dengar? Abang dalam video. Start. Okey dah. Okey. Gabang. Gabangですね. Dan perkataan yang kedua kita belajar pada malam ini adalah apakah perkataan kedua yang kita belajar adalah shashin. Apakah shashin dalam bahasa Korea, Sazah-san? Sajin. Sajin desu ne. Yes, sajin. Dan perkataan yang ketiga adalah feeling. Kita belajar tentang feeling. Feeling dalam bahasa Jepun adalah kibun. Dalam bahasa Korea adalah Gibun. Gibun desu ne. Yes, gibun desu. Okay, so perkataan yang keempat kita belajar pada minit adalah honest. Honest dalam bahasa Jepun adalah shojiki. Shojiki dalam bahasa Korea adalah Jongjik. Jongjik. Okey, dan kelima pada malam ini kita belajar perkataan jirafah ataupun jiraf dalam bahasa Jepun adalah kirin, dan dalam bahasa Korea adalah Girin. Girin desu ne. Yes, girin. Okey. So kita pergi perkataan yang seterusnya pada malam ini adalah perkataan yang seterusnya arrive ataupun sampai, arrival dalam bahasa Jepun. Apakah arrive dalam bahasa Jepun? Okey. So kita dah masuk perkataan yang keenam yang sama, perkataan Jepun dan juga perkataan Korea. Yang tengah tengok live bersama Sensei pada malam ni, boleh je korang komen dekat bawah apa perkataan kita dah belajar. Sensei akan pin komen-komen anda, dan jika ada apa-apa sahaja soalan pun korang boleh tanya komen dekat bahagian bawah. Sensei akan cuba baca soalan. Kalau bukan soalan kat Sensei, soalan dekat Sazah Nim pun tak apa. Okey. So apakah arrive dalam bahasa Jepun? Ada yang cakap tadaima. Tadaima tu adalah kita sampai rumah, kita cakap tadaima. Lepas tu orang mak kita ataupun ayah kita, orang dalam rumah cakap kairi nasai. Itu untuk sampai di rumah. Apakah arrive dalam bahasa Jepun? Apakah arrive dalam bahasa Jepun? Okey, arrive dalam bahasa Jepun adalah tochaku. Tochaku. Okey, tochaku. Ada yang cakap ada yang cakap ski, tadaima. Okey, tadaima. Okey. Skimas. Sukimas ni, suku ataupun skimas. Itu sampai, tapi dia punya perkataan yang kita nak terangkan pada malam ni adalah tochaku. Tochaku. Okey, dalam bahasa Jepun apakah tochaku dalam bahasa Jepun, Sazani?
bahasa Korea, Sensei. Sorry, bahasa Korea. Alah, bahasa Korea. Apakah? Dochak. Docak. Belakang tu ada huruf apa? Yes. Boleh tak saya terangkan? Yang bawah tu, sebenarnya belakang tu ada 3. Ya. Okay, ada tiga. Okay, so Korea ni, dia actually dia ada banyak part. So certain words dia akan combinekan 3 part untuk jadikan satu sebutan. Macam kat sebutan ni, yang first kali tu which is untuk T ataupun D. So kat bawah tu ialah vowel untuk O. So to chak. Dia jadi macam tu. Docak. Naruhodo. Okey. Belajar sesuatu kan. So kita tahu dalam bahasa Jepun kita ada 3 tulisan, hiragana, katakana dan juga kanji, tapi dalam bahasa Korea hanya 1 tulisan iaitu Hangul. Okey. So itu perkataan yang ke-6 kita pada malam ini. Perkataan yang seterusnya yang kita sama perkataan Jepun dan juga Korea adalah destiny. Destiny. Apakah destiny dalam bahasa Jepun? Boleh tak korang komen kat bawah apakah destiny dalam bahasa Jepun? Okey, yang tengok live bersama Sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Muhammad Faiz, konbanwa. Okey, Sharifah, konbanwa. Najwa Sazwani, konbanwa. Ramai juga yang tengok live malam ni. Ada yang nak belajar bahasa Jepun ke nak belajar bahasa Korea malam ni? Okey, terima kasih banyak-banyak. So yang tengok live malam ni, kalau korang boleh tulis komen kat bawah apakah perkataan-perkataan yang kita belajar pada malam ini, supaya yang baru join ataupun yang first time join pun boleh belajar sama-sama, sebab kadang-kadang mungkin terlepas apa Sensei cakap kan. Tapi korang pun boleh tengok habis live ni, boleh tengok balik daripada awal tentang apa yang Sensei ajar pada malam ni. So perkataan yang ketujuh pada malam ni ialah destiny. Apakah destiny dalam bahasa Jepun? Ada komen kat situ. Bukan yume, destiny dalam bahasa Jepun adalah umme. Ume ada mokuteki lain, mokuteki tu lain. Ada yume, mimpi kan Sensei? Yume adalah mimpi. Okey, mokuteki adalah objektif ataupun matlamat. Okey, mokuteki. Okey, so malam ni kita lah ume. Ume is destiny. Destiny. Bahasa Melayu dia apa Sasa? Destiny bukan impian. Ume. Apa bahasa Melayu ke dah lupa bahasa Melayu pula malam ni. Ya Allah. Okey. Belajar bahasa lain lupa bahasa Melayu. Okey, tak apa. Okey, ume dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Korea apakah Sazanin? Umyong. Yeah. So ume. Umyong. Okey. Lepas ni saya rasa Korea dah habis cakap Korea lepas ni habis kelas ni. Okey. Hai. Boleh saya kenalkan diri. Kenalkan diri ya. Annyeonghaseyo. Chonan nuasumida. Nuamida. Tak ingat dah. Hai, ada apa? Okey, Sensei. Boleh, nanti boleh praktis lagi. Mungkin kita tengok banyak cerita Korea lagi hari ni kot. Lepas ni. Okay, so next. World of Married Couple. Okay, so next perkataan yang seterusnya pada hari ini adalah library. Ini satu library dekat Korea kan. So ini adalah perkataan library. So apakah library dalam bahasa Jepun? Sebelum kita masuk dalam bahasa Korea, so apakah library dalam bahasa Jepun? Ume tadi takdir dalam bahasa Melayu. Takdir, ketentuan ilahi. Takdir. Arigatou gozaimasu Adip-san. Najwa san berkata takdir. Hebat lah korang. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so apakah library? Library dalam bahasa Jepun. Apakah library dalam bahasa Jepun? Okay, so Adip, ramai dah komen, library dalam bahasa Jepun adalah Toshokan, okay, Toshokan. Toshokan adalah library.
library. Toshokang, library. Okay. Yang kat rumah tu boleh tak? Bila saya sebut dengan Sazaning sebut, korang pun try sebut untuk sebut juga supaya kita gerakkan otot-otot mulut untuk bercakap ni. Supaya senang ingat lah. Kalau korang dengar je saya cakap tadi apa lah saya cakap, cuba praktis juga. Okay, Toshokang. Toshokang adalah dalam bahasa Jepun untuk library. Dalam bahasa Korea, Sazani. Hai, dozo. Tosokwan. Moichido. Tosokwan. Sama tak? Toshokan dan Toshokwan. Kan? moichido desu ka? Hai. Tosokwan. Hai, so desu ne. So sama. Wah, ramai yang belajar Korean juga kat sini orang cakap. So malam ni kita belajar bahasa Jepun dan juga bahasa Korea. Okay. So sebenarnya Sensei sangat impressed tau siapa yang belajar bahasa Jepun, lepas tu belajar bahasa Korea. Sebab ramai orang cakap kalau kita belajar new language ni sebenarnya, kita punya otak ataupun pemikiran ataupun mindset kita dia akan berubah tau. Ada orang cakap pernah satu kali tu ada kajian yang mengatakan kalau kita tak tahu kalau kita dalam mindset fikiran kita kan tengah fikir dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tiba-tiba kita tukar mindset kita nak bercakap bahasa Jepun ataupun bahasa lain, kita akan datang idea-idea baru tau sebenarnya. Itu kajian yang ada mengatakan lah. So kalau korang belajar banyak lagi bahasa, maksudnya korang punya kepala ni dia akan datang lagi idea baru, akan lagi orang cakap lagi pandai lah orang cakap. Okay. So ada bahasa China pun ada Chinese. Tushukuan. Sama juga Wow, okay. So betul sama. Dengan Cina pun sama sebenarnya perkataan dia. Okay. Lebih kurang. Lebih kurang. Yes. So kita pergi perkataan yang seterusnya. Perkataan seterusnya pada malam ni yang ke-8, yang ke-9 adalah T. T kat sini. Paling senang. Ini paling senang Apakah T dalam bahasa Jepun? Paling senang. Paling senang ini perkataan yang paling senang lah kita belajar malam ni. Patut Sensei susun ini paling senang tak awal-awal tadi. Okay. So apakah T dalam bahasa Jepun ni? Yang tengok live bersama Sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like and share video ini. Okay, sebelum Sensei memperkenalkan apakah T dalam bahasa Jepun ini dan juga dalam bahasa Korea yang sama. Okay, Sensei ada satu benda nak share kepada anda. Sekejap Saza-san. Okay, so sebenarnya pada hari esok, bermula esok, Cakap Jepun akan mengadakan satu itu Ninja Camp pada 21 hingga 25 April, bermula hari Selasa sampai hari Sabtu. Kita akan belajar bahasa Jepun selama 1 jam, satu sesi, 10 pagi hingga 11 pagi. Diadakan dalam grup Facebook khas. So siapa yang berminat untuk join Ninja Camp online, lepas ni korang boleh PM Sensei dekat Facebook ataupun komen dekat bahagian bawah tu minat nak join. Sensei akan invite anda bagaimana nak join dengan Ninja Camp online pada malam ni, pada esok hari. Sebab even tu kalau korang terlepas tak sempat tengok video ni hari-hari, video tu akan ada, korang boleh repeat balik untuk tengok. So korang boleh belajar juga bahasa Jepun sementara dalam PKP ni. Kami buat satu program khas sempena untuk PKP. Kita akan share tips cara belajar dengan cemerlang, cara macam falsafah cara bekerja orang Jepun, dan Fadilah Sensei juga akan berkongsi pengalaman masa belajar kat Jepun, dan juga anda akan belajar cakap Jepun. Okay, so modul ni sebenarnya dicipta khas sempena untuk PKP. So korang boleh join untuk belajar. Kalau siapa yang berminat boleh komen kat bawah minat ataupun PM Sensei. Sensei akan beritahu kat anda bagaimana cara untuk mendaftar. Okay, so itu sedikit untuk program yang Cakap Jepun jalankan, itu Ninja Camp online. Okay, so kita berpatah balik dengan topik kita pada malam ini, iaitu similarity bahasa Jepun dan juga bahasa Korea. So ramai dah komen tentang tadi yang kita cakap tentang ni. Contoh mata Okay, dia kena pusing sikit slide ni, dia memang jenis sikit lah. Okay, so slide ni T. Apakah T dalam bahasa Jepun? Ada orang cakap ada yang cakap T-cha, Ocha. Okay, so dalam bahasa Jepun
tea sebenarnya kocha dalam bahasa Jepun, tapi sebab kocha dia berbeza, tu English tea dengan Japanese tea. So sebenarnya saya nak cakap tentang Japanese tea itu ocha. Ocha membawa maksud tea atau Japanese tea. Dan dalam bahasa Korea, apakah dalam bahasa Korea Sazani? Cha. Senang sangat. Ocha dengan cha je. Senang. Memang senang sangat. Ramai dah bagi jawapan dah. Ramai dah bagi jawapan dah kat situ sebenarnya. Okey, cha. Okey. Dalam bahasa Mandarin pun cha juga. Cha, dia macam tu. Okey. Itu perkataan yang kita belajar pada hari ini, yang ke-9 saya rasa. Dan yang terakhir pada malam ini adalah promise. Promise. Apakah promise dalam bahasa Jepun? Apakah janji? Bahasa Melayu dia cakap janjilah. Okey, sementara semua orang tengah komen dekat bawah promise dalam bahasa Jepun tu apa, Sasasang boleh tak tadi Sasasang dia share cerita cara untuk belajar bahasa asing, bahasa Jepun dan bahasa Korea. Pertama kena minat lah. Yang kedua kita kena ada matlamat. Ada tak lagi tips lagi macam mana nak hafal perkataan lagi cepat ke, ataupun macam mana Saza belajar hafal perkataan-perkataan baru? Boleh tak share kepada penonton live Cakap Jepun pada malam ini? Malu sikit sekali. Malu sikit. Tapi okay. Syaza yang boleh menyanyi. Menyanyi, okey. Okay. So dari menyanyi tu Syaza menyanyi lagu Jepun, lagu Korea. So dari situ kita belajar cara diorang tulisan, and kadang-kadang Syaza try baca lirik guna hiragana, katakana semua without romaji, sama macam Korea. Without bahasa Inggeris, guna Hangul. So dari situ kita senang nak baca, belajar bahasa cepat. Naruhodo. So korang yang baru nak belajar bahasa Jepun, baru nak belajar bahasa Korea ni pun, korang cubalah menyanyi, walaupun suara saya pun tak sedap sangat ni. Rajin menyanyi. Rajin menyanyi, baca lirik Jepun, baca lirik Korea untuk belajar bahasa asing. So itu cara kita nak mengingat perkataan-perkataan baru. So Sisi selalu share sebenarnya cara anda untuk belajar bahasa Jepun dengan pantas. Salah satunya tengok cerita Jepun dan juga nyanyi lagu Jepun. Okay. So perkataan Jepun untuk janji ataupun promise dalam bahasa Jepun adalah yakusoku. Okay. So dalam perkataan dalam bahasa Korean, apakah ia? Sazanim? Yakusok. Yakusok. Ya inilah Sisi tengok drama hari tu. Dia sebut yakusok. Macam sama je dengan bahasa Jepun. Yakusok. Okay. Yakusok. Okay. So yakusoku dengan yakusok lebih kurang sama. Okay. So malam ni Sisi dah memperkenalkan kepada anda 10 perkataan similar bahasa Jepun dan juga bahasa Korea. Apa kata kita revise dulu sikit? So mungkin ada yang baru join pada live malam ni. Saza, kita sama-sama Sisi sebut bahasa Jepun, Saza Sang cuba sebut dalam bahasa Korea. Boleh? Okay. Hai, gambarimasu. Kita pergi secepat yang mungkin Saza Sang. Sebab ni revision je. Okay, kita start yang pertama. Boleh. Okay, bag, kabang. Gabang. Okay, seterusnya adalah foto dalam bahasa Jepun adalah shashin. Bahasa Korea adalah sajin. Hai. Okay, perkataan seterusnya yang ketiga, feeling dalam bahasa Jepun adalah kibun, dalam bahasa Korea adalah gibun. Okay, yang seterusnya, honest dalam bahasa Jepun adalah shojiki, dalam bahasa Korea adalah jongji. Okay, seterusnya giraffe dalam bahasa Jepun adalah kirin, dalam bahasa Korea adalah girin. Seterusnya perkataan yang adalah arrive, tiba, dalam bahasa Jepun adalah tochaku, bahasa Korea adalah tochak. Okey, seterusnya perkataan yang seterusnya adalah destiny, takdir dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jepun adalah unne, dalam bahasa Korea adalah umyong.
Hai, yang seterusnya perkataan library. Perpustakaan dalam bahasa Jepun adalah toshokan. Toshokan dalam bahasa Korea adalah. Dosukuan. Okey, seterusnya perkataan tea dalam bahasa Jepun adalah ocha. Dalam bahasa Korea adalah. Cha. Okey, dan yang seterusnya, yang last kali pada malam ni lah promise, janji dalam bahasa Jepun adalah yakusoku. Dalam bahasa Korea adalah Yakusok. Okey, so itu antara adalah 10 perkataan yang awak cakap sama untuk bahasa Jepun dan juga bahasa Korea. Korang belajar sesuatu tak malam ni? Kalau belajar sesuatu boleh tak senaraikan 10 perkataan yang kita belajar pada malam ni. Saya kenalkan kepada anda dan saya harap yang nak belajar bahasa Jepun ke, nak belajar bahasa Korea ataupun nak belajar bahasa asing lain juga, korang boleh cubalah guna tips apa yang Sazanim cakap tadi, dengan kena minat, kena ada matlamat, lepas tu nyanyi lagu Jepun ataupun lagu Korea. Okey, senaraikan kat bawah. Baca komen pun juga. Okey, so senaraikan kat bawah. Okey, supaya kita juga cepat untuk belajar bahasa Jepun dan juga bahasa asing lain macam bahasa Korea. Okey, so macam saya cakap tadi, saya nak ceritakan sedikit mengenai satu program yang Cakap Jepun lancarkan, program khas mengenai PKP COVID-19. Siapa yang berminat untuk belajar bahasa Jepun sepanjang setiap hari, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 5 hari berturut daripada pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Khas, bukan di Facebook Cakap Jepun, kami buat dalam Facebook private. Yang berminat boleh PM Sensei lepas ni ataupun boleh komen kat bawah minat. Nanti Sensei akan bantu anda bagaimana cara untuk join Ninja Camp online ni. Dia sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah dan juga dewasa yang baru je nak belajar bahasa Jepun juga. Okey, so itu siapa yang baru je nak belajar bahasa Jepun. Tapi kalau siapa yang ada belajar sikit nak tahu lebih lanjut ataupun Sensei, saya 21-25 pagi tu tak sesuai, korang boleh join satu lagi event yang Sensei ada jalankan, iaitu sekarang ni ada Sensei ada buat promosi kepada siapa yang nak belajar, promo stay at home untuk belajar bahasa Jepun secara online. Dalam ni Sensei ada, kalau korang tengok Sensei ada dekat sini adalah 10 video sesi kelas bahasa Jepun. Korang boleh tengok kat mana-mana atas katil sekalipun, boleh buka bila-bila masa, dan ada juga Sensei pribadi yang akan join, akan bantu tengok progress anda. Dan buku teks kalau korang daftar terus Sensei esok Sensei terus post kepada anda, dan ada juga group Telegram. So untuk siapa yang nak tengok preview free preview percuma dulu, tengok dulu preview dia secara percuma, korang boleh PM Sensei dan juga cakap komen dekat bawah. Sensei akan bantu anda macam mana nak dapatkan free preview untuk online kelas ini. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada yang join live bersama Sensei, dan juga terima kasih juga kepada Sazanin yang join live bersama Sensei pada malam ini, dan Sensei harap Sensei harap menjadi manfaat kepada anda semua, dan orang cakap memberi motivasi kepada anda. Sebelum kita pergi last pada malam ni, Sazasang boleh tak Sazasang cerita berapa lama Sazasang ambil masa untuk belajar bahasa Jepun? Start bila Sazasang belajar bahasa Jepun? Start belajar bahasa Jepun sebenarnya dari sekolah menengah, tapi bila ambil serius, betul-betul ambil serius waktu U. And university. Lepas tu sebenarnya Syaza tak ada apa panggil keyakinan diri nak ambil JLPT, tapi sejak join Cakap Jepun so sejak join Cakap Jepun tu lah Syaza belajar, kita tak perlu malu untuk cakap bahasa asing dengan orang lain. So dari situ Syaza start ambil JLPT N5 dengan Cakap Jepun. Ya, okay. So sebenarnya Sazasang ni dia join kelas A1, level pertama A1,
Lepas tu ada A2. Dan A2. Lepas tu ada JLPT punya kelas kan. Sampai dengan Join je. Join 2 tahun kan, 2 tahun betul-betul join belajar bahasa Jepun. Ambil JLPT N4 dah sekarang. Wow. So tahun ni insya-Allah akan ambil N3. Sensei doakan Sang lulus N3 JLPT nanti. Dan dipermudahkan segala urusan untuk belajar bahasa Jepun. Dan terima kasih banyak-banyak juga kerana join live bersama Sensei pada malam ni. Sebelum habis malam ni tadi kita buka dengan lagu Korea kan. So habis ni saya rasa kita kena habis dengan lagu Jepun dah pula kan. Kau tak fair lah Sensei, betul tak? Okay, so Sensei Jepun ni kejap. Sebenarnya lagu Jepun ni sangat popular dekat Jepun sekarang sempena dengan COVID-19 ni. So sementara tu sama-sama kita saksikan dan terima kasih sangat kepada yang tengok join live bersama Sensei pada malam ini. Terima kasih yang like, yang share dan jangan lupa minggu depan juga akan bersama dengan Cakap Jepun pukul 9 malam. InsyaAllah kita akan 1 jam, biasa 9 hingga pukul 10. Dan juga terima kasih kepada Sazanim yang berjoin live pada malam ini. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Minasan, arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Minasan, bye-bye.はじめましてよろしくしてよく回してお祈りしておまじないで握りしめて Let's wash your hands Wash your hands スリスリ wash のびのび wash ゴシゴシ wash にぎにぎ wash ねじねじ wash くるくる wash Let's wash your hands Wash your hands 覚えたかな？もう一回やってみよういくよはじめましてよろしくしてよく回してお祈りしておまじないで握りしめて Let's wash your hands Wash your hands スリスリ wash 伸び伸び wash ゴシゴシ wash にぎにぎ wash ねじねじ wash ぐるぐる wash Let's wash your hands Wash your hands スリスリ wash 伸び伸び wash ゴシゴシ wash にぎにぎ wash ねじねじ wash くるくる wash Let's wash your hands Wash your hands みんなもダンス覚えたかな？それでは今から私たちが実際に手洗いを実践してみたいと思います。